Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara, puji dan syukur kita panjatkan ke hadrat Ilahi. Sekali lagi dengan izin dan ketentuannya dapat kita bertemu menerusi program Cinta Ilmu, Akidah dan Falsafah yang tanpa jemu-jemu membahaskan kitab Rahsia Kematian, Alam Akhirat dan Kiamat karangan Imam Abu Abdullah Al-Qurtubi yang merupakan teks asalnya bertajuk At-Tazkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah. Sebuah kitab yang begitu terkenal sekali, yang dikarang juga oleh seorang ulama terkenal yang tidak perlu dipertikaikan kredibiliti beliau sebagai seorang ulama tafsir tersohor dengan kitab tafsirnya yang begitu monumental, Al-Jami' li Ahkamil Quran. Walaupun ada beberapa perkara yang saya kira di luar daripada jangkauan pemikiran kita, karya-karya tulisan beliau ini, namun percayalah sebagai ulama yang begitu berdisiplin dalam soal tafsir Al-Quran, maka banyak daripada tulisan-tulisan beliau ini ditunjangkan kepada dalil-dalil yang kredibel, insya-Allah. Dan kepada para pecinta ilmu sekalian, suka saya mewawarkan, kita hari ini akan membincangkan satu tajuk yang tidak kurang pentingnya, iaitu nama-nama kiamat bahagian 1, yang mana sepanjang siaran kita ini kita pohon berikan perhatian yang sedikit lebih, kerana daripada mula sampai habis episod kita ini akan ada di penghujung nanti soalan kuis, yang mana kuis ini merupakan kuis cinta ilmu, soalan terkumpul bermula daripada November sampai Disember. Kita ada di penghujung setiap episod satu soalan akan diutarakan, dan kumpulkan soalan ini, dan bagi yang dapat menjawab dengan tepat, insya-Allah berpeluang untuk memenangi 2 hadiah pakej umrah, tajaan daripada Kembara Umrah Travel. Jadi jangan lupa berikan perhatian daripada mula sampai habis apa yang kita nak bincangkan pada hari ini berkenaan dengan nama-nama kiamat bahagian 1. Alhamdulillah, pada hari ini saya sekali lagi tidak bersendirian. Seronok rasanya dikunjungi oleh para tetamu yang sudi bertandang ke teratak cinta ilmu, akidah dan falsafah. Saya perkenalkan tetamu kita sekali lagi. Kita dikunjungi oleh warga dari Jabatan Kemajuan Masyarakat Wilayah Persekutuan. Apa khabar semua? Terima kasihlah sekali lagi. Malu pula rasanya bila kerap sangat berjumpa ini, tapi tak apalah. Dia keserasian itu ada. Chemistry. Ada keserasian antara yang mengajar dengan yang mengaji itu, ya. Jadi hari ini kita nak bincangkan satu tajuk, iaitu nama-nama kiamat bahagian 1. Tajuk ini kalau nak cari dalam kitab tak jumpa. Saya je yang meletakkan tajuk itu, sebab kalau ikutkan tajuk sebenarnya pada muka surat 325, iaitu bab yang baru, bab 6, penjelasan mengenai surah Abasa ayat 37. Jadi saya tak uraikan tentang surah Abasa itu, sebab dalam pertemuan lepas kita dah banyak kupaskan hadis daripada Ibnu Mas'ud dan berbagai lagi. Itu sudah memadai untuk kita belajar secara santai di dalam televisyen. Kalau mengajar masjid itu lain, kena terangkan setiap satu. Cuma dalam muka surat 325 ini, sebelum kita bincang nama-nama kiamat, kita bacakan sedikit ada tips yang diberikan oleh tuan kitab yang saya kira bagus tips ini. Pertama, kita tengok apa huraian beliau tentang, kata dia, manusia sibuk dengan dirinya sendiri. Ini daripada surah Abasa ayat 37. Yang ini saya tidak huraikan. Kita terus pergi kepada muka surat 326. Kata tuan kitab, ada satu bab seluruh anggota badan yang pernah hilang akan dikembalikan. Para ulama berkata, pada hari kiamat setiap hamba akan dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan mempunyai seluruh anggota badan yang dimilikinya ketika dia dilahirkan. Oleh yang demikian, sesiapa yang hilang salah satu anggota badannya, maka kelak akan dikembalikan semula pada hari kiamat, termasuklah khatan. Bagi orang laki-laki, mereka dikhatankan itu kulfah, telah pun dibuang masa dia kecil dahulu. Kulfah itu pun, kalau bahasa Melayu tak elok ingat bunyinya, sebut bahasa Arab lah sikit, kulfah. Nanti bila bangkit, dia balik semula kulfah itu. Dia ada semula tu, ya. Dalam bab ini sudah diuraikan suatu riwayat daripada Abu Daud yang terdapat dalam kitab sunannya daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahawa ketika akan meninggal dunia, dia meminta dipakaikan pakaian baru. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri berkata,
Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mayat akan dibangkitkan dengan memakai pakaian yang dipakainya ketika dia dikafankan. Jadi ini kita dah terangkan dalam episod-episod yang lepas. Jadi kita akan dibangkitkan dengan pakaian kita. Jadi kafan biarlah elok yang baru-baru. Jangan pakai yang baru ni sebab kita bangkit pun rupa itu juga. Biarlah yang cantik sedikit. Yang barulah, jangan yang second hand pula. Yang baru betul. Cuma bila cerita tentang pakaian orang meninggal ini ya, saya nak kongsikan pengalaman ya. Rakan-rakan kita di Jabatan Agama di selatan tanah air. Saya tak sebut negeri manalah. Dia ada satu kali tu ada satu orang Sarawak, orang Iban tak salah saya. Dia meninggal dunia. Lalu bila dia meninggal, kita tak tahu di Islam tak Islam, jadi diuruskan cara agama tertentu lah. Diuruskan. Selepas hampir setahun, kurang seminggu cukup setahun. Itu bahasa mudah. Kurang seminggu cukup setahun, ada satu kenalan dia mengatakan bahawa dia dapat tahu yang orang ni dah masuk Islam rupanya. Jadi bila dimaklumkan kepada pihak Jabatan Agama, kita buat siasatan lah. Sebab tak sempat didaftarkan, cuma kita cek di mana, kita cari balik. Cari-cari dokumennya jumpa dia masuk Islam. Cuma dia tak cerita ke orang, cuma ada seorang kawan dia ni saja tahu. Kawan dia pula tak tahu dia dah meninggal. Jadi ketika Jabatan Agama dapat tahu, uruskan jenazah. Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Jenazah ni ke bumi hampir setahun. Seminggu genap cukup setahun. Ketika jenazahnya itu dikeluarkan, sama macam dia meninggal. Tak terjejas. Saudara baru. Orang laki-laki. Tapi seronoknya, sebab dia dikebumikan bukan cara orang Islam, pakai pakaian smart no. Dia pakai kemeja putih, ada kafling, seluar hitam, ada tali pinggang. Lepas tu genggam kanan kiri straight, bukan macam kita. Genggam tangan kanan duit RM10. Duit RM10. Tangan kirinya ada handphone ke apa begitu, saya tak ingat. Tapi kami tengok jenazah tak terjejas. Pakai kemeja baring macam tidur ya, cuma kening dia sikit je jatuh. Kening sikit je lah. Setahun, bukan baru tanam semalam. Ini kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Baru masuk Islam, amalan pun mungkin kerana dia ikhlas nak megang akidah Islam ini, Allah pelihara atas dunia kita nampak. Mudah-mudahan menginsafkan kita lah. Macam manalah kita esok ya, entah ada buruk ke tidak. Kita doalah Allah pelihara kita dalam kubur nanti mudah-mudahan. Cuma pada muka surat 329, ni saya kata tips ni tadi. Muka surat 329, peringatan keras daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai dahsyatnya kiamat dan fadilat membaca surah At-Takwir ayat 1, Al-Infitar ayat 1 dan Al-Insyiqaq ayat 1. Ini fadilat. Kata tuan kitab, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu ayanzura ila yaumil qiyamati ka'annahu ra'yu ainin falyaqra." Kata Nabi, siapa-siapa yang berharap supaya dia bergembira ketika melihat peristiwa hari kiamat, maka seringkanlah membaca yang pertama, Idza syamsu kuwirat. Ini surah At-Takwir ayat 1. Apa maksudnya? Apabila matahari digulung. Kan pendek bacaannya tu. Kemudian apa lagi? Idza sama'un fatarat. Surah Al-Infitar ayat 1. Apabila langit terbelah, kata Allah. Nah, apa lagi ayat satu lagi? Idza sama'un syaqqat. Surah Al-Insyiqaq ayat 1, iaitu apabila langit terbelah. Ini hadis riwayat At-Tirmizi daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Jadi dah dapat satu tips. Kita daripada pertemuan lepas kita cerita ngerinya suasana kiamat dengan orang tak baju peluh macam-macam. Nabi beri jaminan, siapa-siapa nak happy, gembira, tenang pemikirannya, banyak-banyakkanlah atas dunia ini membaca surah Takwir ayat pertama, surah Al-Infitar ayat pertama dan surah Al-Insyiqaq ayat pertama. Tak panjang, pendek aja. Idza syamsu kuwirat, 1. Idza sama'un fatarat, baru 2. Idza sama'un syaqqat, selesai masalah. Jadikan amalannya. Saya kira kita berhenti situ sebab kita terus nak masuk kepada nama-nama kiamat bahagian 1. Macam pemimpin pula ya. Nama-nama kiamat bahagian 1. Pertama,
Kita bincang muka surat 339. Disebutkan di sini. Mengapa nama kiamat amat banyak? Dia tanya. Tuan-tuan kitab kita ni tanya, kenapa nama kiamat amat banyak? Kata dia, dalam bahasa Arab, bagi semua perkara yang dahsyat atau pada sesuatu yang kegunaannya besar, atau peristiwa atau sesuatu yang besar gunanya itu, dia mempunyai sifat dan nama yang banyak, kata dia. Contohnya pedang. Kerana manfaat dan kegunaannya amat besar bagi mereka, maka pedang itu mereka panggil dengan 500 nama. Pedang dalam bahasa Arab ada 500 nama. Lepas tu kalau kita rujuk kamus bahasa Arab, pedang ni begitu banyak sekali. Selain pada saif, biasa panggil saif, ada juga disebut batik. Batik itu macam ibu-ibu ni sedang memakai baju pedang lah ni. Baju batik dia panggil. Memakai kain batik, kain pedang namanya itu ya. Apa lagi? Batuk. Kita yang sedang memedang tu, sedang batuk, batik, batuk. Apa lagi? Battar. Itu pun pedang. Apa lagi pedang bahasa Arab? Husam, husam. Macam kita boleh sebut nama husam macam tak berapa meriah, macam tak ceria. Tak. Itu bukan kusam masam, bukan. Husam ni pedang, gagah perkasa. Husam. Tapi budaya kita kurang sikit. Apa lagi? Bahasa Arab. Khalil. Khalil juga pedang. Ataupun misalnya dadan. Dadan. Dadan pun pedang. Dia banyak. Dadan, durri, zakar, surat, silk, salt. Ataupun islit. Salt ni macam cerita Angelina Jolie tu agak, bukan. Salt tu ambil pada perkataan pedang itu. Ataupun islit. Samalah. Nanti banyaklah saya akan terangkan selepas ini, kerana kita akan berehat dulu seketika, kembali nanti. Alhamdulillah, kembali kita bertemu Cinta Ilmu, Akidah dan Falsafah, membahaskan tajuk yang penting juga pada hari ini, nama-nama kiamat bahagian 1. Ya. Kita dah terangkan di awal tadi, muka surat 339, kata tuan kitab, bahasa Arab ni kalau benda tu ada kegunaan penting bagi dia, nama dia akan jadi banyak. Banyak sungguh. Macam contoh pedang disebut oleh tuan kita ada 500 nama. Yang kita biasa dengar saif, tapi banyak lagi. Batik, batuk, batar, husam, khalil, dadan, duri, zakar, surat, silk, salt, islit, faruk, faisal. Termasuklah Qurtubi. Itu juga adalah pedang. Qurtubi. Ataupun kaukab, najmi, hindi, ibrik. Ini semua maksudnya pedang. Cuma jangan kita kata, najmi pun pedang. Najmi kan bintang. Dia begini, orang Arab ni, dia suka taruh nama kepada sesuatu benda itu berdasarkan sifat benda itu. Contoh, macam bila pedang itu dihayunkan. Ziu. Macam cerita Star Wars. Ziu, 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 ziu. Kilatan dia tu bila kena matahari, ming, 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 bling, bling, bling. Dia kata macam bintang dah. Dia pun panggil bintang. Itu cara orang Arab. Orang kita pun begitu juga. Bahasa Melayu ni bukan. Kadang-kadang ada benda tu orang kita taruh nama berdasarkan sifat benda itu. Bagi contoh, ibu-ibu di sini tak ada yang asal Kelantan, tak ada kan? Kalau orang Kelantan, macam makanan, ada nama makanan tu kita panggil lain, dia panggil lain. Sebab dia tengok sifat makanan. Macam contoh di Kelantan ada satu makanan, namanya kuih kekoh-cah. Tak pernah dengar kekoh-cah? Kekoh-cah ni rupa kuih kita, kuih buah Melaka. Kenapa dia makan kekoh-cah? Dia kekoh-cah, dia keluar je air gula tu, bukan? Dia panggil kekoh-cah. Dia sifat makanan itu dinamakan. Sama macam perangai orang Arab, sifat benda itu dia taruhnya nama. Macam contoh kita ambil unta. Unta. Orang Arab, unta ni ada setengah ulama bahasa Arab kata unta ni ada 1000 perkataan tentang unta. Tapi setakat kajian ilmiah yang kita jumpa musammiyat ajza al-ibil wa awsafuha, sifat-sifat dan bahagian-bahagian part nama unta ini ada 71. Ada yang kata 100, ada yang 1000, wallahualam. Tapi yang kita jumpa ada 71. Dia akan namakan unta ikut perangai unta. Kita kalau panggil unta, unta lah. Tapi dia tak. Unta tu kalau unta jantan dia panggil lain. Unta betina dia panggil lain. Kalau unta tu degil, lain lagi namanya. Unta lembap terhegeh-hegeh, ada namanya. Unta gemuk ada nama, unta kurus ada nama. Dia orang Arab pesin itu. Itu sebab perkataan dia ada banyak. Arab ada 60-70 perkataan. Arab saja. Baik itu dari segi kekayaan
mufradat atau kekayaan kota kata bahasa, kosakata bahasa, Arab lagi kaya daripada kita. Kita bahasa Melayu banyak sebab kita bahasa muda kan, 500 tahun gitu. Kita tak sekaya Arab. Arab ribuan tahun bahasa dia. Sebagai contoh, orang Melayu kalau cakap dia lapar, lepas dia makan, apa jadi? Kenyang. Jadi ada lapar, ada kenyang. Tapi kalau dia haus, dahaga. Lepas dia minum, dia jadi apa? Lama nak memikir. Jadi apa? Hilang dahaga. Kan panjang perkataan, telah hilang dahaga. Alah, panjang macam lirik lagu pula dah. Lega, bubuh ubat, minyak rapak lagi dia lega. Apakah lawan kepada haus? Susah nak mencari. Lama kita cari. Kalau jumpa pun berdasarkan dialek tempatan. Seruh ke apa ke. Tapi yang Dewan Bahasa punya itu memang tak ada. Tapi bahasa Arab dia ada. Bahasa Arab misalnya kalau orang lapar, ju'. Kalau kenyang, syab'an. Kalau misalnya orang itu dahaga, atashan. Tapi kalau orang tu hilang dahaganya, dia panggil rawiyah. Rawiyah. Kalau macam ayatnya, uridu an ashrabal ma' li'artawiyah. Daripada perkataan rawiyah lah menjadi rayun. Pernah dengar syurga Ar-Rayyan? Ar-Rayyan ni untuk siapa? Orang puasa. Artinya yang masuk syurga Rayyan semua tidak dahaga. Kan bahasa Arab dia kaya ya, kaya. Bahasa kita pun kaya, tapi mungkin lagi 1000 tahun dia akan jadi kaya lagi. Jadinya ini punca untuk perkataan kiamat pun kata Tuan Kitab jadi banyak. Jadi kata dia muka surat 339, tentulah perkara ini juga berlaku bagi nama lain. Demikian juga halnya dengan hari kiamat. Kerana masalahnya amat besar dan peristiwanya amat dahsyat, maka Allah telah menamakannya dalam kitab sucinya dengan nama yang banyak dan menyifatkannya dengan sifat yang banyak pula. Seperti yang dihuraikan daripada kandungan 3 surah yang kita sebutkan tadi, At-Takwir, Al-Infitar dengan juga Al-Insyiqaq. Kalau ibu-ibu, puan-puan, para pecinta ilmu ada masa di rumah, ada waktu lapang, buka 3 surah ni, tengok apa Tuhan ceritakan. Memang menggetarkan jiwa. Sebab dia cerita suasana langit roboh, gunung, bumi ni lipat macam gulung kertas saja. Bayangkanlah, mengerikan, sangat menakutkan. Jadi disebabkan banyaknya yang berlaku masa peristiwa kiamat itu, jadi menyebabkan namanya itu pun banyak. Baik, soalan muka surat 341, beberapa nama hari kiamat. Dalam kitab kita ini taklah banyak sangat diletakkan, tapi dihuraikan satu persatu. Itu bagus untuk ilmu kita ya. Pertama, sa'ah, as-sa'ah ataupun saat. Kata Tuan Kitab, hari kiamat dinyatakan juga sebagai as-sa'ah, iaitu saat. Sebagaimana dalam beberapa firman Allah, dia ada bawakan 4 ayat di dalam kitab dia ni ya. Pertama, surah Ar-Rum ayat 55. Wa yauma taqumus sa'atu yuqsimul mujrimuna ma labisu ghaira sa'ah kadzalika kanu yufakun. Dan pada hari ketika terjadinya kiamat, orang yang berdosa bersumpah bahawa mereka tinggal dalam kubur hanya sesaat sahaja. Begitulah dulu mereka dipalingkan dari kebenaran. Surah Ar-Rum ayat 55. Yang kedua dalilnya surah Ar-Rum juga ayat 12. Wa yauma taqumus saatu yablisul mujrimun. Wa yauma taqumus saatu yublisul mujrimun. Dan pada hari ketika terjadi kiamat, orang-orang yang berdosa terdiam berputus asa. Surah Rum ayat 12. Dalil yang ketiga surah Ar-Rum juga ayat yang ke-14. Wa yauma taqumus saatu yauma idzin yatafarraqun. Dan pada hari ketika terjadi kiamat, manusia pada hari itu berpecah-pecah dalam beberapa kelompok. Begitu juga dalil yang keempat surah Ghafir ayat 46. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Kepada mereka diperlihatkan neraka pada pagi dan petang,
dan pada hari terjadinya kiamat. Lalu kepada malaikat diperintahkan, masukkanlah Firaun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Surah Ghafir ayat 46. Jadi beberapa ayat yang menggunakan perkataan as-sa'ah selain daripada yang dibawakan oleh tuan kitab, ada banyak lagi yang terdapat dalam Quran, tapi kita tak kumpulkan semualah. Kata tuan kitab, as-sa'ah ataupun saat adalah perkataan yang digunakan oleh orang Arab untuk menyatakan masa yang sedikit, tanpa batas atau sesaat daripada waktu 24 jam sehari semalam. Orang Arab selalunya berkata, lakukan ini saat ini juga. Maknanya lakukan ini sekarang juga. Maka anda menjawab, saya sekarang atau saya saat ini sedang melakukan ini. Maknanya benda yang immediate itu, berlaku ketika itu ya. Yang anda maksudkan adalah bahawa saat itu anda sedang melakukan satu perkara. Perkara as-sa'ah dengan huruf alif dan lam pada awalnya adalah ungkapan mengenai masa yang sedang anda lalui atau biasa dinyatakan dengan sekarang ataupun as-sa'ah ataupun saat. Jadi hari kiamat dinyatakan dengan as-sa'ah mungkin kerana masa berlakunya amat dekat sekali atau kerana sebagai peringatan bahawa peristiwa kiamat itu luar biasa dahsyatnya kerana boleh mencabut kulit dan mematahkan tulang. Sekejap saja. Ada juga ulama mengatakan kiamat disebut as-sa'ah kerana datangnya amat tiba-tiba dan hanya sesaat. Sepetik jari, pelepap begitu saja. Jadilah kiamat itu. Ada juga yang mengatakan kiamat dinyatakan sebagai as-sa'ah kerana Allah telah memerintahkan langit untuk turunkan hujan dengan air hujan yang bernama air kehidupan. Air hujan itu menumbuhkan seluruh jasad dari kuburnya di mana pun mereka berada, baik yang terkubur di laut maupun di darat. Pada masa itu jasad tadi belum ada roh dan setelah bangkit baru dipanggilkan roh. Roh orang beriman akan bersinar bagai cahaya, sedangkan roh orang kafir gelap seperti malam. Ini kita dah bahaskan dalam episod dulu ya. Apabila seluruh roh telah dipanggil, maka dia diletakkan ke dalam trompet sangkakala. Kemudian Allah perintahkan Israfil tiup sangkakala. Setelah sangkakala ditiup, orang yang telah meninggal keluar dari lubang dan diperintahkan masuk ke dalam jasad masing-masing. Sehingga mereka menuju jasad mereka dengan cepat daripada kedipan mata. Ini kita dah terangkan dalam episod yang lepas. Nanti roh kita ini, bila kita dah mati, kubur, roh kita bergentayangan, duduklah ikut hukuman masing-masing. Nanti bila nak tiup sangkakala, itu roh dikumpulkan masuk dalam, dia panggil trompet. Tapi saya tak selesa panggil trompet. Macam cerita Seniman Bujang Lapuk pula kan, Busra meniup trompet. Tak berapa selesa. Tapi bolehlah. Dikumpulkan dalam muncung trompet, roh kita dalam tu. Kemudian tak tahulah apa lagunya, keluar baliklah semua roh-roh ini. Jadi kita esok terbang, masuk balik dalam kita punya jasad. Tiup lagi, bangun pula. Itu prosesnya. Dan proses itu kata para ulama, dia berlaku sesaat saja. Sekejap saja. Ini nama kiamat yang pertama. Nama kiamat yang kedua, disebut Yaumul Qiyamah. Ini paling popular sekali. Hak ni paling popular sekali. Yaumul Qiyamah, hari kiamat. Allah Ta'ala berfirman, La uqsimu biyaumil qiyamah. Aku bersumpah dengan hari kiamat. Surah Al-Qiyamah ayat pertama. Perkataan kiamat dalam bahasa Arab adalah bentuk masdar ataupun kata dasar daripada kata-kata qama yaqumu, yang maknanya berdiri atau bangkit. Ulama berbeza pendapat mengenai sebab dinamakan kiamat dengan Yaumul Qiyamah. Ini ada 3 pendapat. Pertama dia kata, ada 4 pendapat. Pertama, kerana pada hari itu seluruh makhluk akan berdiri di padang mahsyar. Berdiri. Itu yang panggil hari berdiri itu. Berdiri saja semua. Yang kedua, kerana pada hari itu seluruh makhluk dibangkitkan dari kubur. Berdiri juga, bangkitkan dari kubur. Yauma yakhrujuna minal ajdasi sira'an ka'annahum ila nusubin yufidun. Iaitu pada hari ketika mereka keluar dari kubur dengan segera, seolah-olah mereka berkejar-kejaran pergi ke tempat berhala-berhala yang mereka sembah sewaktu di dunia dulu. Surah Ma'arij ayat 43.
Yang ketiga, kata ulama, dinamakan Yaumul Qiyamah kerana pada hari itu manusia akan berdiri di depan Allah, dan Nabi pernah bersabda, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Pada hari itu manusia akan berdiri di hadapan Tuhan sekalian alam. Hadis riwayat Muslim daripada Ibnu Umar. Cuma Ibnu Umar menambah, berapa lama kita berdiri di hadapan Allah Tuhan sekalian alam? Selama 100 tahun. Berdiri 100 tahun. Bayangkanlah ya, 100 tahun berdiri. Baik, yang keempat kita akan terangkan selepas ini, kerana kita akan berehat seketika, kembali nanti. Alhamdulillah, kembali kita bertemu, cinta ilmu, akidah dan falsafah. Sedar ataupun tidak, kita telah pun berada di penghujung pertemuan kita pada hari ini, membincangkan tentang nama-nama hari kiamat. Seperti yang kita dah terangkan sebentar tadi, kita baru dua kita terangkan, Yaumus Sa'ah, kemudian Yaumul Qiyamah. Kenapa dinamakan Yaumul Qiyamah? Sebab kita akan berdiri di hadapan Allah, kata Ibnu Abbas, selama 100 tahun. Dan dalam setengah riwayat lain, selama 300 tahun. Lama betul berdiri di hadapan Allah. Yang keempat, kenapa dipanggil Yaumul Qiyamah? Kerana pada hari itu seluruh roh dan juga malaikat akan berdiri bersaf-saf di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man azina lahur rahmanu wa qala shawaba. Pada hari ketika roh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak bercakap kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pemurah, dan dia hanya mengatakan yang benar. Suratun Naba ayat 38. Kata ulama, jika seorang meninggal dunia, maka telah datang kiamat kepada dirinya, tetapi itu baru kiamat kecil. Kiamat kecil adalah keluarnya roh seseorang dari badannya hingga putuslah hubungannya dengan keluarganya, dan putus juga kesempatan untuk tambah amal kebajikan. Jika dia orang baik, maka berbahagialah dia. Namun jika dia orang jahat, maka celakalah dia. Sedangkan kiamat besar adalah kiamat yang menimpa seluruh manusia sekaligus tanpa kecuali. Jadi ini yang ketiga. Yang kedua. Yang ketiga, dia panggil Yaumul Ard. Yaumul Ard ataupun hari pembentangan. Hari pembentangan. Sebagaimana firman Allah dalam suratul Haqqah ayat yang ke-18. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu kamu dihadapkan kepada Tuhanmu, tidak ada sesuatu pun daripada kamu yang tersembunyi daripada Allah. Surah Haqqah ayat 18. Maksudnya, pada hari tersebut, semua makhluk akan dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar untuk menunggu pembentangan ataupun keputusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Macam gitulah bila pihak pemerintah, pihak kerajaan nak membentangkan sesuatu, usul, cadangan pembangunan negara ataupun nak macam bajet baru-baru ni. Semua orang menanti. Biasanya yang gembira kaki tangan kerajaan sebab akan dapat bonus paling kurang setengah bulan, ya. Orang swasta serupalah katanya tak ada apa-apa pun. Sebab bagi dia tak dapat, apa-apa. Bagi orang meniaga, suka sebab ni cukai dikecualikan, itu gedebuk-gedebak. Jadi benda itu berbeza-beza persepsi orang yang nak mendengar pembentangan itu. Mudah-mudahan kita nanti bila hari pembentangan yang Allah nak bentangkan dia punya keputusan itu, kita sebagaimana perasaan orang kerja-kerjaan lah, ataupun orang pencen yang tak tentu arah, dia suka dapat tiap-tiap bajet dia dapat. Kerja tak kerja cerita lain, bagi contoh kan, janji dia dapat, dia gembira. Nah, begitulah perasaan kita. Orang yang seronok, dia seronoklah. Jadi Ibnu Al-Arabi berkata, terdapat beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan mengenai cara pelaksanaan pembentangan ini. Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan, ada orang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasul, adakah kita dapat melihat Allah di hari kiamat?" "Wahai Rasulullah." Maka Nabi pun jawab, "Adakah kamu semua tak dapat melihat matahari dengan jelas pada waktu siang masa hari cerah dan masa hari tidak berawan? Adakah kamu semua tak dapat melihat bulan dengan jelas pada waktu malam semasa cuaca cerah dan tidak berawan?" Mereka pun jawab, "Mestilah dapat tengok ya Rasulullah, tak ada awan, malam cerah, mestilah nampak bulan ya Rasulullah."
Maka Nabi pun bersabda, di akhirat kelak kamu semua juga dapat melihat Allah seperti kamu melihat matahari dan bulan. Wah, ini nikmat paling besar. Akhirnya kita dapat melihat Tuhan yang selama ini kita tak tahu nak membayangkan apa rupa kan. Kan dulu saya pernah terangkan kita punya akidah, itu akidah yang Tuhan tidak nampak. Tan keno pengoyok dia bagi kan. Tuhan itu tan keno pengoyok. Tak dapat diperkirakan, tak dapat digambarkan. Tapi nanti hari kiamat boleh tengok apa rupa Tuhan. Itu nikmat yang sangat besar. Jika hari kiamat telah tiba, akan datanglah seruan supaya setiap manusia mengikut sembahannya ketika di dunia. Oleh yang demikian, semua makhluk yang menyembah selain Allah akan dicampakkan ke dalam neraka. Kepada orang Yahudi akan dikatakan, Yahudi, apa yang kamu sembah? Yahudi jawab, kami sembah Uzair, anak kepada Allah. Maka dijawab kepada mereka, kamu telah berbohong. Allah tidak berteman dan tidak beranak. Kemudian ditanyakan, apa yang kamu semua mahu? Mereka jawab, kami amat dahaga, wahai Tuhan. Berilah kami minuman untuk menghilangkan dahaga. Lalu diisyaratkan oleh Tuhan agar malaikat tidak kabulkan permintaan mereka, bahkan dicampakkan pula ke dalam neraka. Kemudian ditanya pula kepada orang Nasrani, apa yang kamu sembah? Maka Nasrani menjawab, kami menyembah Al-Masih, anak Tuhan. Dijawab pada mereka, kamu semua bohong. Allah Ta'ala tidak berteman dan tidak beranak. Apa yang kamu nak sekarang? Mereka jawab, kami sangat dahaga, hai Tuhan. Berilah kami minum, nak hilangkan dahaga ini. Lalu Tuhan isyaratkan kepada malaikat, jangan layan permintaan mereka, campakkan mereka semua dalam neraka. Akhirnya yang tinggal di padang mahsyar hanya orang yang sembah Allah semata-mata ketika di dunia. Sama ada dia taat ataupun tidak, dia tetap dikumpulkan. Pada masa itu Allah datang kepada mereka dalam bentuk yang sekecil-kecilnya supaya mereka dapat melihatnya. Tuhan ubahkan bentuknya. Kalau terlampau besar kan orang, besarnya tak nampak mana badan, mana apa. Agakkan kita. Jadi Allah permudahkan rupanya supaya senang kita menengok. Allah pun bertanya, mengapa kamu semua masih berdiri di sini? Padahal orang lain telah menemui apa yang disembahnya. Apa yang kamu masih tunggu? Mereka pun menjawab, Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menjauhkan diri daripada orang kebanyakan di dunia. Dan kami adalah orang paling miskin, ya Allah. Allah pun menjawab, aku adalah Tuhan kamu semua. Mereka jawab, kami berlindung padamu, ya Allah, daripada kemurkaan-Mu. Dan kami tak pernah sekutukan kamu dengan yang lain, ya Allah. Mereka ucapkan kata-kata ini beberapa kali. Namun sebahagian mereka menjadi sangsi dan berkata kepada sebahagian lain, yakinkah kamu bahawa dia adalah Tuhan kita semua? Ada yang lain pun menjawab, ya benar, dialah Tuhan kita. Pada masa itu orang yang ketika di dunia sujud kepada Allah dengan ikhlas, Allah akan beri dia kemampuan untuk sujud. Sedangkan orang yang sujud kepada Allah kerana riak atau orang munafik, mereka tersungkur ke tanah ketika mahu sujud. Setelah mereka bangkit kembali, Allah ubah bentuknya. Lalu Allah tanya, aku adalah Tuhan kamu semua? Mereka jawab, kamu adalah Tuhan kami. Lalu dibentangkanlah titian sirat dan dibuang syafaat bagi mereka. Sehingga mereka kata, ya Allah, selamatkanlah kami, selamatkanlah kami. Gambaran riwayat ini nak menceritakan suasana perbentangan itu. Suasananya. Iaitu bagi kita yang kenal Allah, sembah Allah, sama ada kita ini jenis orang masjid ataupun tidak, kita tetap dikumpulkan. Bagi orang yang taat beribadah, selalu ikhlas dalam ibadah, itu dia akan sujud Allah macam di dunia juga. Tapi bagi orang munafik, orang yang riak, orang yang buat sesuatu kerana dunia, nak ambil hati orang, ibadahnya kerana ambil hati orang, dia tak akan boleh nak sembah Allah. Baru nak sembah, tersungkur. Itu yang akan berlaku. Kemudian, apakah lagi nama-nama kepada hari kiamat ini? Seterusnya yang keempat. Yang keempat muka surat 348. Muka surat 348, yang keempat dia panggil Yaumul Jam'i. Yaumul Jami', kalau bahasa kita Yaumul Jami', hari pengumpulan. Dalam bahasa Arab, pengumpulan maknanya mengkategorikan satu perkara dengan perkara yang lain sehingga benda tu jadi berpasang-pasangan. Allahu la ilaha illa huwa la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fi wa man asdaqu minallahi haditha. Allah tidak ada Tuhan selain dia. Dia pasti akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang kejadian itu tidak diragukan. Siapa yang lebih benar perkataannya dari Allah?
Surah An-Nisa ayat 87. Yang kelima, dia panggil Yaumut Tafarruq. Yaumut Tafarruq, hari perbezaan. Iaitu berdasarkan firman Allah dalam surah Syura ayat yang ke-7. Wa kadzalika auhayna ilaika Qur'anan Arabiyya litunzira ummul qura wa man haulaha wa tunzira yaumal jam'i la raiba fih fariqum fil jannati wa fariqum fis sa'ir. Dan demikianlah kami wahyukan Al-Quran kepadamu dalam bahasa Arab supaya kamu memberi peringatan kepada penduduk Mekah dan penduduk negeri di sekelilingnya serta memberi peringatan tentang hari perhimpunan ataupun kiamat. Itu yang kelima. Kita pergi pantas-pantas sajalah ya. Yang keenam, Yaumul Faza'. Apa erti Yaumul Faza'? Yaumul Faza' ini artinya hari panik. Hari panik. Yaumul Faza' adalah kelemahan diri kita dalam nak menghadapi pelbagai perkara yang berlaku ketika hari kiamat. Memang panik lah ya. Tu kita dah banyak jelaskan tentang kenapa kita panik. Panik nak cek kita punya barang-barang yang bawa macam ke airport jugalah lebih kurang ya. Yang ketujuh, hari dia panggil Yaumud Doa. Yaumud Doa. Apa makna Yaumud Doa? Hari seruan. Seruan di sini terdapat 8 jenis sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Arabi. Pertama, seruan penghuni syurga terhadap penghuni neraka yang mengandungi celaan bagi mereka. Dia nanti penghuni syurga dengan neraka ni dia boleh tegur-menegur. Oi, sedap duduk neraka. Marah orang neraka. Apa punya soalan kau tanya ni? Nampak kami ni setengah mati ni, berapa kali mati ni. Dia boleh cakap, padan dengan mukanya. Lain kali jangan menipu. Orang bagi projek buat elok-elok. Ni habis roboh habis dah ni marah orang nanti kan masjid apa semua tiang-tiang tak betul. Dia marah orang tu sebab dulu dia menipu buat kerja bukan. Dia kutuklah, dia mencela kepada orang neraka. Yang kedua, seruan penghuni neraka terhadap penghuni surga supaya dia beri pertolongan. Tolong, tolong kami. Apa nak tolong? Kita makan anggur, makan nasi arak apa semua. Nak tolong apa? Lantang kang malas semayam, menipu bisnes apa semua. Masuk neraka lah. Yang ketiga, seruan atau permohonan kepada setiap manusia kepada pemimpin mereka. Datuk Seri tolong saya, Datuk Seri. Tan Sri tolong Tan Sri. Minta kepada pemimpin kita ni kita akan minta tolong. Yang keempat, seruan Tuhan itu sendiri. Fulan bin Fulan yang telah bahagia dan tidak akan celaka selama-lamanya. Fulan bin Fulan yang telah celaka dan tidak akan bahagia setelah ini selama-lamanya. Ini contoh. Banyak lagi yang kita nak terangkan, namun masa tak mengizinkan. Nanti akan datang kita akan sambung lagi menerangkan tentang nama-nama hari kiamat ini bahagian yang kedua insya-Allah. Jadi sebelum kita pisah, sekali lagi jangan lupa kepada para pencinta ilmu sekalian untuk sama-sama kita menyertai kuis Cinta Ilmu. Soalan terkumpul berdasarkan apa yang kita bincangkan, hantarkan kepada pihak penerbitan. InsyaAllah hadiahnya berupa hadiah pakej umrah sebanyak 2 hadiah, tajaan Kembara Umrah Travel. Dan sekali lagi juga kita ingatkan kepada yang tidak berkesempatan bersama dengan kita menerusi Cinta Ilmu kerana masalah jam, traffic jam lah, balik kerja, rumah tak ada elektrik lah, telefon, TV kena potong, bekalan, macam-macam lah masalahnya. Boleh saja tonton kami menerusi alhijrahmedia.com, pilih Santa Parwani, klik Cinta Ilmu, dalam tu kita boleh bersama jugalah. Sekadar itu, terima kasih sekali lagi kepada warga daripada Jabatan Kemas Wilayah Persekutuan dan kepada para pecinta ilmu sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.